Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, hari ini kita akan bincangkan soalan suka daripada Google Form test yang ke-6. So, cikgu dah pilih ada 4 soalan ya. Okay, 16, 17, 20 dan juga soalan nombor 10 lah. Okay, kita tengok soalan yang pertama ni, soalan nombor 16. Okay, Raja menunjukkan satu sistem gate logic. Okay. Gate logic ni akan belajar di bab yang seterusnya nanti. Memeriksa isi cat semasa proses pengisian dalam bekas. Okay. Sinar atau zarah yang mereka berikut dikeluarkan oleh bahan radioaktif tersebut. Okey, so ada 3 je lah. Sama ada alfa, beta ataupun gamma. Okey. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, zarah alfa. Zarah alfa dia hanya boleh menembusi beberapa sentimeter udara saja. Okay, kalau kertas pun dia tak boleh tembus. So ini botol cat ni. So alfa dah memang salah lah. Okay, kemudian sinar gamma pula. Sinar gamma dia boleh tembus plumbum bukan. Aluminium setebal 3 mm. So setakat cat ini tak ada masalah lah. So dia boleh tembus lah. So kalau dia boleh tembus ni, sama ada dia penuh kan, ataupun tak penuh kan. So bacaan pengesan ni akan sama sajalah. Okay. So zarah beta lah yang paling bersesuaian lah. So bila contohnya ni kurang, kalau kurang bacaan dia akan bertambah lah kan, bacaan dia akan bertambah. So kalau dia terlalu penuh sangat pun kan, bacaannya akan jadi berkurang lah, So B adalah jawapan yang betul. Okay, kemudian soalan nombor 17 apabila beberapa jenis makanan segar didedahkan, apakah makanan itu masih selamat dimakan? Okay. Jawapannya neutral lah kan. Ni tenaga yang rendah, salah lah. Alfa gamma ni tenaganya tinggi. Separuh hayat yang pendek, separuh hayat ni bergantung kepada radioisotopnya apa kan. Radioisotopnya apa kan. Sebab setiap radioisotop dia akan pancarkan sama ada alfa, beta ataupun gamma ataupun tiga-tiga pun boleh. Tidak menyebabkan makanan berradioaktif. Ini tidak menyebabkan makanan berradioaktif makanan ni dia bukan bahan radioaktif kan. Makanan bukan bahan radioaktif, tapi bahan radioaktif tu yang akan memberi kesan kepada makanan. So apa dia sifat bahan radioaktif tersebut kan. So sifat dia adalah dia neutral So jawapannya A. Okay, soalan seterusnya 20. Seorang pekerja di sebuah loji nuklear dengan tidak sengaja sejumlah kecil sinar gamma semasa terendah, pekerja tersebut akan yang ini dia terendah merasa sangat panas. Ni macam tak boleh tahu ni kan. Kalau tak hujan pun sekarang pun dah jarang hujan pun panas juga. Tidak merasa apa-apa dah tentu salah terus. Okay, kemudian tidak sedari, ini kalau pingsan ke. So jawapannya adalah D lah, melepuh dia punya kulitnya boleh yang kita nampak lebih tepat lah jawapannya. Okay, soalan tambahan ni iaitu soalan nombor 10 Okay, nombor 10 ni dia nak nilai anggaran separuh hayat. Okay, nilai anggaran separuh hayat. Okay, kalau kita tengok separuh hayat ni kalau 400 dia mula, contoh 410 lah, 410 dia punya separuh hayat dia ni T dia lah, masa dia akan menjadi separuh. So separuh ni 410 205 lah kan, 205. Okay, ini adalah separuh hayat lah. Okay, so berapa T dia tanya kan. So kalau kita tengok ni 410 dia pergi ke 290, ni belum sampai separuh ke ni, dia tak sampai separuh. Yang betul-betul dia pergi separuh adalah dekat sini Sepatutnya dia adalah 205 kan, tapi dia
kurang 5 sini lah. So ini maksudnya dia pergi jadi separuh dia pergi jadi bukan separuh, hampir separuh. So kalau kita tengok masa di sini adalah 4. Okay, kalau agaknya yang ni tak boleh nilainya, kita tengok nilai yang lain, 140 lah mesti kata. 140 separuh dia adalah 70 lah. Kan? 70. Yang dekatnya adalah 69 lah. Kan? Ni 140. So masa dia masuk daripada 6 pergi sampai 10 lah. So 10 tolak 6 dapat 4 minit. Okay. So yang ni pun boleh lah. Kan yang ni pun masuk tepat juga lah, 4 minit juga. Kosong pergi ke ni kan. 4 minit. So separuh ayat 4 minit. Sama ada orang ambil yang ni ataupun ambil yang ni. Kan. Kalau nak test yang lain pun boleh kan ni. Kan. Daripada sini ke sini ke. Kan. Daripada sini. Ni 200. So separuh dia sepatutnya 100. Tapi dia punya lebih kurangnya 95 lah. Hampir lah kan. 95. So 8 tolak 4. Kan. 8 tolak 4 dapat juga 4 minit. Okey. Okey, seterusnya adalah soalan quizzes pula. Ada 3 soalan lah yang cikgu pilih. Tengok amal yang salah. Okey, yang pertama ni rajah perputaran reaktif R ni kepada nukleus V. Okey, berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan dalam proses inilah? Okey. So kalau kita tengok pertama R ni, R dia pergi ke S Okey, R dia pergi ke S. Okey, R dia punya ni 216 kan 84. Kan, lepas tu dia jadi S. S ni adalah 212 82 kan. Kalau kita tengok sekarang kurang ni 4 kan. 4 ni kurang 2. So maksudnya adalah helium lah. Kan. Maksudnya turun je ni adalah helium. Okay. So helium lah. Ini pun sama. Turun je ni kan. Helium. Kan. So kita tengok ada 2 helium. Okay. Ada 2 helium. Okay. Kemudian kita tengok dia kata tadi alpha dah siap, dah settle beta pula. Beta kita inilah S sekarang S adalah 212 kan. Okay, cikgu sambung sini lah. Okay, 212 kan. Okay, 212. Okay, dia nak jadi U sekarang adalah 212. Bawah dia 84. Okay, 212 tolak 1 kosong lah. 84 2 kan negatif 2 kan. Betul. Okay, kalau beta E dia punya E dia adalah 0 negatif 1 kan. 0 negatif 1 ni sekarang ni 2 ni. 2. So darab 2 lah. So ada 2 lah bilangan sini ni. Okay. So ni 1, 2 lah. So ada 2 beta. So 2 lah. Okay, 2. So jawapannya adalah C. Okay, soalan seterusnya sebelah ni. Okay, soalan seterusnya nombor berapa tak tahulah ni. Okay, kalau quizzes dia rawak ni nombornya. Okay, kita tengok. Separuh ayat arsenik 18 hari, satu sampel mengisi jumlah arsenik. Selepas 72 hari hanya 10 gram arsenik dalam sampel itu yang masih tinggal. Berapakah jisim asal? Okay. Okay, so sekarang ni dia tengok adalah jisim jisim. Okay. Ingat selain daripada jisim dia boleh tengok juga ke radioaktiviti dia. Radioaktiviti, satu lagi adalah nombor atom lah. Okay, nombor atom pun boleh juga. Okay, so 10 gram. Okay. Sekarang dia punya half-life dia 18 hari. So kalau 72 hari maksudnya berapa kali half-life ni? Berapa half-life? Half-life. Berapa half-life dia? So sama dengan 72 bagi 18 lah. So dapat berapa 72 bagi 18? So kita dapat 4 lah kan. So 4 kali lah dia punya half-life nya. Okay.
So kalau 10 gram kan, masa sebelumnya ni kita buat terbalik lah kan, reverse lah. 10 di sebelumnya 20. Okay, sebelumnya adalah 40. Sebelumnya adalah apa tu 40, 80. Sebelumnya adalah 160. Lama. Sekejap. Cuba semula. Okey, so kita tengok sekarang ni maksudnya tinggal 10 lah. Yang tinggal 10 kan. So half life dia 4 kali. So ni 10 ni 1 half life, 2 half life, 3 half life, 4 half life. Okey, so inilah yang GC masal dia GC masal dia 160. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir. Okey, yang ini ni. Okey, lintasan yang mereka lintasan yang betul bagi zarah itu kan. Ini zarah, dia kata zarah a negatively charged particle satu zarah bercas negatif. Okey. Charge dia, zarah dia ni charge dia negatif. Kan? Kita tahu kalau positif dengan positif akan tarik. Okey. Positif tolak. Positif negatif dia akan tarik. Okey, samalah. Okey, so sekarang ni nukleus ni, dalam nukleus ni okay, dalam nukleus ni kita tahu ada apa. Dalam nukleus ni ada proton plus neutron. Neutron ni bercas neutral dan kalau proton ni bercas positif. So sekarang ni yang datang ni cas negatif cas negatif. Okey, yang datang ni cas negatif. Cas negatif dia datang, dia jumpa ni negatif dia jumpa cas positif. So dia akan tertarik, so maksud dia akan mendekati kan. Kalau macam ni menolak ni maksudnya cas yang sama. Mungkin yang ni positif, yang ni positif. Yang ni dia tak ada kesan, tiada kesan lah. Tiada kesan, maksudnya salah. Yang ni dia pantau balik ni, maksudnya yang ni pun adalah cas yang sama, mungkin negatif. Okey, so jawapannya adalah C. Okey, sekian.